Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikat Pelabuhan Muara Senan Berhad MPC sekali lagi mengorak langkah utama ke arah merealisasikan visinya dan menyumbang bagi pencapaian wawasan Brunei 2035. Semasa majlis doa selamat pra-permulaan bagi projek pengembangan Pelabuhan Muara Kelmarin, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menekankan pencapaian yang diraih ketika ini dan pembangunan yang merubah Pelabuhan Muara menjadi efisien dan pusat perdagangan MPC akan terus menyokong industri ekosistem dan mengambil pelbagai peluang dalam industri lain. Aside from the port's operations, MPC has diversified its business, expanding its operation to land logistics, storage of specialized goods, and management of the fish landing complex. These opportunities undertaken are in line with what we believe that ports play a critical and catalytic role in the growth of other business opportunities and successful development of our economy. I believe MPC is already aligned with this statement, as the company has always envisioned to become a world-class international hub that will facilitate the growth of Brunei logistics and manufacturing industries. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam. Majlis ini menandakan permulaan bagi kerja-kerja awal projek pengembangan Pelabuhan Muara sebagai sebahagian daripada komitmen utama MPC menjadikannya pusat antarabangsa bertaraf dunia. Majlis berlangsung di Terminal Kontena Muara. Masyarakat di negara ini diseru agar berpegang teguh kepada bahasa Melayu sebagai satu-satunya identiti dan jati diri, terutama dalam berdepan dengan cabaran maupun peluang daripada arus globalisasi. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa sambutan Bulan Bahasa yang berlangsung kemarin di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin menekankan keprihatinan, usaha dan sokongan padu semua pihak dalam sambutan Bulan Bahasa kali ini akan memberikan nilai tambah dalam menjamin kegemilangan, kerelevanan dan kelangsungan martabat bahasa Melayu secara berterusan. Langkah untuk mempelbagaikan dan memperhebatkan lagi kegiatan-kegiatan sambutan Bulan Bahasa pada kali ini melalui pendekatan Whole of Nation amatlah tepat pada masanya. Hal ini mengingatkan kita bahawa usaha untuk menyemarakkan dan melestarikan martabat kedaulatan bahasa Melayu adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap agensi, warga negara dan penduduk negara ini. Hala tuju bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan lambang jati diri seharusnya difahami, dihayati dan diusahakan bersama-sama. Dukungan dan keprihatinan kita hendaklah merapusi pelbagai aspek, baik dari segi pembinaan, pembentukan dan penyelidikan mengenainya. Selaku orang Brunei, apa yang paling penting ialah kepekaan kita terhadap keadaan dan penjagaan Melayu sebagai salah satu teras falsafah Melayu Islam beraja. Sambutan Bulan Bahasa tahun ini tampil berbeza untuk memberi impak yang lebih berkesan dengan melibatkan semua kementerian di negara ini sebagai satu pendekatan senegara. Mulai tahun ini juga, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah mewujudkan jawatan kuasa tertinggi Bulan Bahasa 2021 dengan ahlinya terdiri daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Hal Ehwal Agama, NGO, media massa dan para penulis tanah air. Alhamdulillah Bulan Bahasa pada tahun Antara pengisian sambutan Forum Bahasa Melayu yang memfokuskan tema sambutan Bulan Bahasa tahun ini memperkasakan bahasa Melayu dengan menekankan tanggungjawab dan kesedaran awam seluruh masyarakat dalam mendaulat dan melestarikan bahasa Melayu sebagai warisan sosial masyarakat ke arah pembentukan jati diri bangsa. Sudah pun sejak hari Khamis tadi sudah
Jadinya pengurusi tadi menyoal kita rempuan. Pada majlis ini, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyempurnakan penyampaian cenderamata penghargaan dan hadiah kepada pelajar cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Brunei Cambridge GCE peringkat O dan A bagi tahun 2020. Sambutan Bulan Bahasa juga diadakan di 3 daerah lain. Pada majlis tersebut, ikrar bahasa turut dibaca dan ditayangkan secara langsung melalui maya menerusi aplikasi Zoom di beberapa buah institusi kerajaan dan pendidikan. Ia bertujuan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa dan memberi ruang kepada orang ramai untuk sama-sama bergabung membaca ikrar bahasa. Di daerah Temburong, sambutan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Temburong. Bacaan ikrar bahasa diketuai oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan ikrar bahasa juga disertai oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Temburong. Mengetuai bacaan ikrar bahasa di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait dan Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala mengetuai bacaan ikrar bahasa di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong ialah Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wasaf Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir pemangku pegawai daerah Tutong. Program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi fasa ketiga bermula kemarin. Fasa ketiga melibatkan orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas. Setakat 4 Julai 2021, jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan dos kedua suntikan vaksin COVID-19 adalah 92,298 orang. 76,703 orang di negara ini telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Manakala 15,565 orang menerima dos kedua suntikan vaksin tersebut. Menurut Kementerian Kesihatan, suntikan pertama adalah untuk membantu merangsang imuniti tubuh untuk mengenal pasti virus tersebut. Manakala suntikan kedua pula memperkuatkan sistem daya tahan badan. Di daerah Brunei dan Muara setakat 4 Julai 2021, lebih 61,000 orang telah mendapatkan dos pertama dan dos kedua suntikan vaksin COVID-19. Untuk mendapatkan suntikan COVID-19 semasa fasa ketiga ini, orang ramai dikehendaki menempah slot suntikan, khususnya mereka mendapat undangan untuk menghadiri majlis-majlis sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Walaupun fasa ketiga baru bermula, tetapi pelaksanaan bagi fasa pertama dan kedua masih lagi diteruskan. Bagi memudahkan proses suntikan vaksin COVID-19 dan mengelakkan kesesakan di pusat-pusat vaksinasi, hanya individu yang mempunyai tempahan slot melalui aplikasi BruHealth sahaja dibenarkan menerima suntikan vaksin. Walk-in hanya dibenarkan bagi warga emas dan orang kurang upaya sahaja. Orang ramai juga menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Vaksinasi Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Semasa membuat tempahan, orang ramai hendaklah memastikan maklumat peribadi dalam BruHIMS dikemas kini. Bagi bantuan membuat tempahan slot suntikan melalui aplikasi BruHealth, hubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat.
Bagi mereka yang tidak dapat mengakses BruHealth melalui telefon bimbit mereka, kami menasihatي menyediakan alternatif lain itu datang ke meja pre-book yang telah kami sediakan di pusat vaksinasi kami. Manakala warga emas dan OKU diberi ketemuan secara walk-in untuk mendapatkan suntikan COVID-19. Sementara itu, lebih 6,000 orang telah menerima dos pertama dan dos kedua suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Vaksinasi Hospital Pangeran Isteri Hajar Mariam, daerah Temburong setakat 4 Julai 2021. Bagi orang yang membuat tempahan slot melalui talian nasihat kesihatan 148, hanya dapat dibuat dalam tempoh 2 ke 3 hari selepas menerima maklumat yang diperlukan. Bagi sebarang maklumat, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sementara itu, orang ramai yang menerima suntikan vaksin COVID-19 rata-rata mengakui suntikan vaksin COVID-19 penting untuk mereka terus kekal sihat dan juga sebagai tanda sokongan kepada kerajaan dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Sama-samalah kita ni support government dan WHO untuk ambil vaksin ni sebab bukan kita ni saja yang mengambil vaksin ni dan malah seluruh dunia kan disarankan. Bagi orang-orang yang baik benjek jangan tak lagi menunggu sebolehnya awal-awal ni lah. Pasal dia percuma, alhamdulillah. Kami amat bersyukur vaksin ini pun dibagi secara percuma, jadi menggalakkan kepada orang ramai untuk mengambil vaksin seberapa yang adalah segera untuk melindungi bukan kita ini saja dan juga keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita ini. Terima kasih pada kerajaan dan Kebawah Duli kerana memberi kami vaksin ini secara percuma lah. Kepada mereka yang belum mengambil vaksin, untuk jangan takutlah mengambil vaksin. Kita ni dah syukurlah kita ni pakai kerajaan kerana suka kena dapatkan kerajaan macam ni free apa lagi nilai-nilai vaksin ini mahal kan sama limited. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 262 selepas tiada kes baharu dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan jumlah keseluruhan kes sembuh ialah 252. Sementara itu, 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 121 kes. 798 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,078 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 235 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020, 142,783 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mesyuarat Tahunan ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy ASEAN TOM diadakan secara maya bermula kemarin. Ia merupakan mesyuarat peringkat kumpulan kerja di bawah tunggak Komuniti Politik Keselamatan ASEAN. Mesyuarat ASEAN TOM dipengerusikan oleh Jabatan Radiasi Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SHENA sebagai wakil negara Brunei Darussalam hingga 9 Julai ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dayang Zubaidah binti Haji Mahmud, pengarah radiasi SHENA. Selaku pengerusi kepada mesyuarat kali ke-8 ini, negara Brunei Darussalam akan menerajui perbincangan dalam beberapa isu utama yang dibangkitkan semasa mesyuarat tersebut di Vietnam pada tahun lalu. Juga dibincangkan beberapa projek serantau berkaitan dengan pengukuhan keselamatan, sekuriti dan kawalan gunaan tenaga nuklear, termasuk kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan radiologi dan nuklear di rantau ASEAN yang baharu dan yang sedang dilaksanakan.
Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED, Kementerian Keuangan dan Ekonomi berjaya menahan beberapa komoditi komersial dan runcit yang cuba dibawa masuk bersama komoditi yang diikrarkan dalam 2 operasi berasingan yang masing-masing dijalankan pada 2 dan 3 hari bulan Julai 2021 di kawasan pemeriksaan Guard House Pelabuhan Muara. Syarikat ejen kastam yang terbabit akan disiasat mengikut Perintah Kastam 2006 dan Perintah Eksais 2006. Jika sabit kesalahan, syarikat ejen kastam tersebut boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM5,000 atau didakwa di mahkamah. Selain dari itu, kebenaran lantikan kepada syarikat ejen kastam berkenaan akan digantung sehingga kes selesai diambil tindakan oleh JKED. JKED menyarankan kepada syarikat-syarikat ejen kastam untuk sentiasa memastikan maklumat-maklumat yang dimasukkan ke dalam Brunei Darussalam National Single Window BDNSW adalah betul dan teratur. JKED tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang menggantung atau menarik balik lesen ejen kastam terhadap syarikat-syarikat yang melakukan kesalahan. Kegagalan dalam mengisytiharkan barang dengan betul akan diambil tindakan undang-undang di bawah Perintah Kastam 2006 dan Perintah Eksais 2006 yang boleh dikenakan denda sehingga RM40,000 atau jumlah cukai yang perlu dibayar mengikut jumlah yang mana lebih tinggi. Beralih ke sukan. Pemain-pemain golf boleh bermain sambil menderma dalam pertandingan Golf Amal Pusat Ehsan ke-21 anjuran Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajar Mariam yang akan berlangsung di Kelab Golf Pantai Mentiri dari 16 sehingga 18 hari bulan Julai ini. Perkara tersebut dinyatakan oleh Pemegang Amanah Kanan Eksekutif Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajar Mariam selaku penasihat jawatan kuasa penganjur kejohanan Golf Amal Pusat Ehsan ke-21 pada sidang media mengenai pertandingan berkenaan kemarin di kelab tersebut. Menurut Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, selain mengutip dana bagi pusat berkenaan, kejohanan tersebut juga sebagai sebahagian dari kempen kesedaran awam berterusan pusat berkenaan terhadap pemedulian dan penjagaan orang kurang upaya. Awang Seruji bin Haji Setia, Pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur Kejohanan pula menjelaskan kejohanan akan dikendalikan berdasarkan sistem 36-stroke play. Kejohanan juga mengetengahkan The Patrons Challenge Trophy yang dibukakan kepada para pemain golf wanita dan pemain golf veteran. Yuran pendaftaran bagi kejohanan golf amal ini adalah RM100 dan pendaftaran bagi kali kedua dan ketiga adalah RM80. Borang penyertaan boleh didapati di kelab tersebut atau di Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajar Mariam, Kampung Bengkurong. Maklumat lanjut boleh menghubungi Kelab Golf Pantai Mentiri di talian 279 1021.